Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiyain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan kalian, kerana bersama saya dan isteri pada malam ni ya. Jadi ramai yang hadir. Saya sebenarnya internet ni macam ada isu sikit ni, internet kat rumah saya ni. So saya cuba nak buka di boleh tengok kat situ. Okey. Okey, saya cuba nak buka di saya punya laptop ni tapi macam tak boleh ya. Sebab saya nak buka, ada banyak soalan-soalan yang ditanyakan sebelum ni di posting saya. Saya ingat saya nak mengikut posting tu, boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi insyaAllah bila kita dapat kongsikan di situ lebih jelas lah ya. Sekejap ya, bagi masa sikit ya. Slow sikit lah. Nak share daripada ni sekali dulu. Tak nak. Okey, topik kita pada sebenarnya selalu diulang-ulang ya. Topik ni amat penting sekali, Sebenarnya semua topik pun penting kan. Bila saya cakap, saya kata topik ni penting, semua topik pun penting sebab masing-masing ada masalah yang tersendiri. Setiap orang ada masalah dia. Cuma sebab apa masalah sakit belakang ni antara topik yang paling hangat? Sebab kalau ikut statistik, masa 90% manusia pasti ada sakit belakang. 90%. Saya yakin anda semua yang bersama kami pada malam ni mesti pernah rasa sakit belakang. Betul tak? Saya sendiri biasa sakit belakang. Hari ni pun sakit belakang ya. Terutamanya kalau saya berdiri ya, berdiri lama, buat operation, memang akan sakit belakang. Kalau pakai baju pelindung X-ray ya, baju kita panggil image intensifier, baju LED gown tu, baju pambem tu pun menyebabkan sakit belakang juga. Jadi memang sakit. Jadi kena rehat. Jadi sebab apa? Apa punca-punca sakit belakang? Sebab apa? Sakit belakang kita ni dia ada banyak punca. Banyak punca, bukan semata-mata slip disc. Sebab bila kita menyalahkan slip disc lah, bagi diagnosis, rawatan pun tak tepat ya. Okey, saya tunjuk gambar ni dulu. Tak ya, gambar ni pasal pula. Okey, ni gambar tulang belakang kita ya. Tulang belakang kita ni ada ya, kalau kira-kira bahagian tengkuk kita ada 7 ya tulang. Dekat bahagian dada kita, kalau bahagian belakang tulang belakang kita ada 12, dan bahagian lambar, bahagian pinggang kita ada 5 dan 4 ya. 5 lambar dan 4 koksik. Okey, jadi ada banyak ya. So soalan mengenai slip disc dan spondylosis ni saya nak cerita ni ya. So kita banyak tulang belakang ni, dia ada banyak ruas, dan antara tulang dengan tulang ada ruas, dan dia ada disc dia, cushion dia. Disc tu bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu kita sebut cakra ya. Jarang guna perkataan cakra ni ya. Okey, kita guna slip disc kita, jadi senang faham ya. Dan di antara tulang dengan tulang ni juga, apa yang menyambung tulang dengan tulang ialah kita panggil ada sendi dia. Kita panggil facet joint. Ada sendi tulang antara tulang belakang. So facet joint. Jadi yang saya nak ceritakan di sini, so antara tulang dengan tulang ada slip disc ya, ada slip disc dia, ada cushion dia. Dan cushion ni lah, bila kita cakap pasal slip disc, cushion ni yang kita panggil tergolonso. Apa yang maksudnya? Apa yang tergolonso tu? Disc ni dia pecah, dan bahagian dalam dia, bahagian dalam kita panggil ada nucleus pulposus ya. Dia tolak, dia terkeluar dan menekan saraf kat belakang. Jadi bila dia menekan saraf kat belakang tu, anda rasa
sakit yang menjala ke kaki, bergantung kepada bahagian mana yang tertekan, ya. Kalau saraf yang ke kaki kanan, kaki macam kara, macam lateri yang kebas. Kalau ke kiri yang apa kita kena tahu itu kalau saraf tertekan. Tapi kalau saraf tak tertekan sekalipun, kalau disc atau cushion tu rosak pun anda boleh rasa sakit. Kita panggil discogenic pain, maksudnya sakit yang disebabkan oleh disc tu, ya. Okey, macam mana rupa yang disc rosak? Jom pegang yang ni. Okey. Okey. So satu, kita tahu sakit disebabkan oleh disc cushion yang rosak, sakit yang disebabkan oleh saraf yang tertekan, dan satu lagi tadi saya sebut facet joint, sendi, ya. Sendi facet antara tulang dengan tulang pun boleh rosak, ya. Macam tadi spondylosis kan. Spondylosis ni masuknya proses degeneratif, penuaan, ya. Proses penuaan, proses haus dia rosak, ya, sebab digunakan banyak, ya. Banyak penggunaan pergerakan dia pun rosak spondylosis, ya. Jadi sendi tu ada tumbuh tulang kecil-kecil contohnya, ya, atau dia jadi sempit. Okey, ada kat sini, ni gambar yang isteri saya pegang ni, ya, Dr. Shanas pegang ni. Kalau kita tengok antara tulang dengan tulang ni ada disc yang normal, dia warna dia putih macam ni, ya. Ni gambar MRI, ya. MRI scan boleh, ya. MRI scan. So antara disc, antara tulang dengan tulang ada disc dia warna putih. Ni dalam keadaan yang normal lah. Kalau anda tengok kat bulatan di bawah ni, dia warna hitam. Okey, ni soalan yang biasa ditanya juga. Jadi anda, kalau anda tahu sedikit benda ni, anda boleh berbincang dengan doktor nanti, ya. Disc tu warna hitam, maksudnya dia kurang kandungan air dia. Dia kurang kandungan air, dia kurang kenyal, dan kandungan dia yang kita panggil nucleus pulposus tu sudah keluar, ya, pecah keluar. So dia ada banyak grade, 2, 3, 4, ya. Tengok grade dia, ada tekanan yang biasa, ada yang terkeluar, ada yang sampai pecah. Lebih teruk tekanan, lebih teruk simptom yang anda rasa, sakit kaki. Okey, so ulang balik, kita recap balik. Sebab apa sakit belakang tadi? Satu, masalah discogenic pain, ya, sakit disc, kerosakan disc ataupun cushion dia. Yang kedua, masalah facet, ya, sendi facet antara tulang dengan tulang rosak, dia haus, ya. Yang ketiga, spondylosis tu sendiri, proses kerosakan tulang, ya, proses penuaan tulang boleh menyebabkan sakit belakang, lengur-lengur, ya. Otot, tu yang kita belum sebut lagi, otot, ya, spasm otot pun boleh juga. Dan akhir sekali barulah saya nak sebut pasal slip disc ni tadi, ya. So, slip disc ni antara salah satu punca saja, dan bukan kata memang semua slip disc. Semua slip disc. Senang cakap, pergi sakit belakang je slip disc, semua nak minta MRI. Yang bukan macam tu, tak semuanya perlu MRI, ya. Tapi kebanyakannya buat X-ray lah. Biasa kita buat X-ray dulu. Okey, faham, ya? So ada banyak sebab, hampir 5 sebab saya sebut tadi, punca belakang. Okey, alright. S2 fracture menyebabkan, ya, boleh. S2 ni ialah sacrum 2, ya, boleh. Kalau anda ada apa-apa kepatahan pada tulang belakang, kepatahan tulang belakang ada banyak jenis, ya. Ada banyak jenis tulang belakang, dia ada macam-macam jenis kepatahan. Tengok macam mana kepatahan anda. Kalau kepatahan simple, ya, tak teruk, sikit saja, tak kena saraf, biasanya anda mungkin akan dapat sakit belakang, tapi biasa tak kena saraf. Tapi kalau kepatahan tu teruk, tak ni. Sudah dah. Tapi kalau kepatahan tu teruk sampai dia tulang belakang jadi kemik hingga boleh, anda boleh rasa sakit kaki atau kebas kaki. Seboleh-bolehnya doktor ni, kalau kita boleh elak pembedahan, kita akan elak pembedahan. Kita ya, tuan-tuan puan-puan, tak kes kita buat pembedahan. Okey. Jadi sekarang kita nak cerita pasal apa yang kita boleh buat. Katakan anda ada, ataupun macam apa rawatan untuk sakit belakang ni. So untuk menjawab soalan ni, untuk menjawab soalan ni, anda kena tahu, satu, kena jumpa doktor dululah. Sebab kita kena tahu, kita kena tahu apa masalah anda. Adakah masalah anda sebab
disk cushion tu sendiri, atau disebabkan oleh otot saja kan, spasm, atau disebabkan oleh slip disc tu ada tekanan, atau disebabkan oleh facet ya, sendi yang rosak. Jadi banyak sebab. So kalau kita tahu sebab tu, kita tahu sebab, baru kita boleh rawat. Kalau kita tak tahu sebab, katakan anda masalah facet, sakit sendi, facet, pergi rawat untuk perkara lain. Jadi kita tak tackle masalah ya, so anda tetap sakit. Nak cerita pasal apa tadi? Okey, apakah cara mudah untuk elakkan sakit belakang ya? Punca-punca sakit belakang dulu lah. Okey, punca-punca sakit belakang ya. Sakit belakang yang pertama, otot dulu ya. Otot spasm. Otot tu spasm, duduk dengan betul ya, banyak angkat berat, yang tu pun boleh menyebabkan spasm otot. Kalau slip disc pun kebanyakan puncanya ialah angkat berat ya. Angkat berat dengan posture yang tidak betul lah. Baru-baru ni ada pengangkat berat ya, orang yang bodybuilder ataupun buat ya, deadlift, semua tu kalau anda ada trainer yang betul, cara angkat yang betul, tak ada masalah ya. InsyaAllah tak ada masalah. Anda pakai guard ya, gunakan otot gluteus anda dan bukannya guna otot belakang. Ini cara yang betul, tak ada masalah. Masalahnya posture yang tidak betul, cara angkat barang tak. Masalah lagi ketika anda bawa ya kereta lama ya, jauh, tak break, langsung tak rehat pun boleh menyebabkan slip disc ya, boleh. Okey, apa masalah lagi? Penuaan ya, proses penuaan menyebabkan kerosakan pada facet, sendi facet dan tulang belakang. Proses penuaan ni kita tak boleh nak halang sebab semua orang kan. Yang kita boleh buat apa? Kita boleh jaga berat badan kita. Kita boleh jaga berat badan kita. Bila berat badan kita tak berlebihan, ideal ya, yang normal, insya-Allah kita punya sakit pun akan berkurangan. Saya pasti mengenai perkara ni. So kita kena sama-sama letak matlamat untuk sakit belakang berkurangan dengan cara dapatkan berat badan yang ideal, jaga postur. Paling mudah jaga postur dan cara angkat barang yang betul. Barang yang betul ya. Terima kasih buat semua yang kami malam ni. Okey, ada soalan lagi tadi? Kita tadi ada satu soalan pasal okey, sakit apa ni tadi? Batu karang ya. Batu karang bukan bidang saya, tapi batu karang adalah antara penyebab sakit belakang. Antara penyebab sakit belakang. Batu karang biasa pada bundi, pada apa nama tu, kidney ya, buah pinggang. Boleh, dia boleh menyebabkan sakit pada ni loin ya, loin and groin, bahagian belakang ni ya, antara tepuk belakang kita panggil ya. Kita tepuk belakang dia, kalau sakit tu antara tanda sign kita panggil ada batu karang tu. Batu kena buat siasatan lanjut lah. So kita panggil differential diagnosis yang mungkin jika anda sakit belakang, antaranya batu karang. So betul ya, tu betul. Kalau anda tanya demam, tulang belakang saya sakit, kenapa? Saya tak nak jawab. Maksudnya sebab itu terlampau umum ya. Kalau anda tanya saya kat sini, ni kita panggil consultation online, tak boleh ya. Anda kena jumpa doktor, kena periksa betul-betul. Baru kena tahu, kena periksa anda, baru kita dapat diagnosis. Kalau tidak, kita tak dapat nak jawab ya. Okey, soalan macam mana nak rawat slip disc? Rawatan dia bergantung kepada berapa teruk. Lepas ni kita bagi Dr. Chana cakap lama Dr. Chana tunggu cakap. Tak adalah saja. Okey. Okey, nak rawat slip disc ni bergantung kepada berapa teruk darjah. Satu, simptom yang anda alami ya, sign. Yang kedua, berapa teruk. Kalau tengok MRI ya, berapa teruk. Kadang-kadang MRI teruk tapi anda tak ada simptom pun, tak ada kebas, tak ada sakit, dan kita tak perlu buat apa-apa ya. Fizioterapi pun sudah mencukupi untuk kuatkan otot belakang anda. Kadang-kadang ubat-ubatan untuk kurangkan simptom ya, kesakitan anda. Obat tahan sakit sebenarnya anda kalau boleh tak perlu makan hari-hari pun ya. Tahan sakit ni bila sakit saja. Faham tak maksud saya? Kalau tahan sakit hanya untuk tahan sakit saja. Kalau tak sakit tak payah makan ya.
Kalau peringkat awal, ya, kita suruh makan secara regular. Anda jangan risau pasal kesan sampingan, sebab doktor tahu, ya, doktor tahu kesan sampingannya apa. Setiap ubat tu doktor wajib tahu kesan sampingan dia. Kalau kita tak tahu, kita tak boleh bagi ubat, ya. Yang penting jangan ambil melebihi dos yang kita tetapkan. Kan? Faham kan? Okey, kalau contohnya nak cakap pasal slip disc tadi, ya. Kalau dia peringkat tekanan yang sedikit saja, kebanyakannya tak perlu pun pemandahan semua tu. Cuma perlu fizioterapi untuk kuatkan otot, ya, jaga posture, macam tu saja, untuk tahan pain, untuk kurangkan kesakitan, ya. Fizioterapi boleh mengurangkan kesakitan, dan makan ubat-ubatan saja. Yang perlukan pembedahan ialah sekiranya tekanan saraf tu menyebabkan anda sakit, ya, sakit yang tidak dapat dikawal oleh ubat, ya, atau apa-apa cara lain. Makan ubat bergantung dengan ubat hari-hari, ya, tak baik juga. Ataupun menyebabkan anda seolah-olah lumpuh kaki, lumpuh, boleh. Kalau tekanan saraf yang teruk, anda boleh hilang kekuatan kaki. Apa kes yang emergency pembedahan yang emergency yang anda kena buat kalau slip disc? Kalau ada tekanan pada saraf yang mengawal pundi kencing anda, anda jadi, kita panggil incontinence, terkencing sendiri, tak boleh kawal, ya. Pencerut kencing anda tak boleh kawal, jadi terkencing. Ataupun anda cirit, terberak, tak boleh nak kawal dah pencerut tu. Tu kita panggil, term yang kita guna cauda equina syndrome, ya, tekanan pada cauda equina, saraf tu. Yang tu kecemasan tu, yang tu kena buat cepat, ya. Kena buat cepat. Maksudnya memang kena, biasa kau datang hospital, kita terus bersedia untuk pembedahan tulang belakang, ya. Tanya Dr. Shana satu soalan boleh, ha? Okey, kalau kita ada masalah tulang belakang, biasa bius yang macam mana kita bagi agaknya? Bagi rehat sekejap. Bagi saya rehat sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam untuk semua. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah, malam ni pun ramai juga penonton live Facebook Tintin Mahyudin. Tahniah dan terima kasih banyak-banyak. Okeylah, terima kasih banyak Dr. Mahyudin kerana menjemput saya sekali lagi. Saya rasa dalam slip disc ni mungkin tak banyak lakon soalan tentang bius, tapi salah satu yang selalu orang nak tahu adalah kalaulah pesakit tu ada slip disc dan perlu atau selamat ke untuk kita bagi bius paruh. Okey, untuk menjawab soalan ini, banyaklah doktor bius nak kena periksa dulu. Satu perkara, tak semestinya orang yang ada slip disc dia ada tanda-tanda kita panggil neurological deficit, bermaksud kebas-kebas kaki ataupun rasa macam lemah-lemah kaki, ada macam rasa current electric shock yang menjalar sampai ke kaki. Jadi bilalah anda yang ada slip disc perlu menjalani pembedahan, dan katakanlah pembedahan itu melibatkan bahagian bawah pusat, iaitu macam scissor, kan, scissor kira kita potongkan bahagian bawah perut ke atas hari-hari itu untuk keluarkan baby, ataupun dekat peha, dekat lutut, dekat kaki. Jadi kita boleh bagi bius paruh sebenarnya. Cuma jika anda ada slip disc, kena bagi tahu dengan doktor bius, ya. Sebab kita akan periksa dan kita akan tanya apa simptom ataupun apa tanda-tanda yang anda ada semasa ada slip disc tu. Sebab ada setengah orang dia memang ada slip disc, telah didiagnoskan oleh Dr. Mahyudin, oleh doktor ortopedik, dah buat MRI ke, dah buat X-ray ke, dah buat pemeriksaan fizikal yang rapi lah oleh doktor ortopedik. Tapi bila kita tanya, rupanya dia tak ada apa-apa simptom. Jadi bila kita periksa bahagian belakang pun okey. Jadi kalau untuk macam tu, kita boleh bagi bius paruh insya-Allah, sebab tidak ada apa-apa tanda. Dia tak ada sakit belakang sangat, dia tak ada sakit kaki atau lemah atau kebas. Jadi jika keperluan tu untuk bius paruh tu ada, dan kita nampak tuan-puan yang ada slip disc pun okey, jalan semua elok, ya, kita boleh bagilah bius paruh. Tetapi berbeza kalau takut dia tak merekod pula. Okey, saya sambung, ya. Alhamdulillah. Jadi kalaulah orang disk dan ada tanda-tanda macam dia lemah sebelah kaki ke, ataupun dia ada macam current yang elektrik tu ke, ataupun dia ada rasa kebas-kebas ke, jadi memang kita tidak akan bagi bius paruh yang cucuk belakang tu. Sama ada tanda tu nanti akan lebih buruk selepas selesai pembedahan. Kita tak tahu tu adakah disebabkan oleh kecederaan saraf semasa kita bagi bius paruh, ataupun ia adalah memang tanda yang semakin teruk daripada slip disc tuan-tuan dan puan-puan tu. Jadi dengan disebabkan risiko tu, so kita tak akan bagi bius paruh, kita akan bagi bius penuh lah.
Dan untuk bagi bius penuh, kita kena periksa lagi sekali lah. Maksudnya pastikan teknik bius yang kita pilih untuk tuan-tuan dan puan-puan tu adalah teknik bius yang paling selamat, insya-Allah. Jadi yang paling penting, kalau tuan-tuan puan-puan ada apa-apa sakit belakang, bagi tahu dengan doktor bius nanti. Doktor bius memang nak tahu. Sebab kalau lah dia perlu bagi bius separuh, dan dia nak tahulah, dia kena tahu belakang tu bahagian mana, dan kat bahagian ada tanda-tanda tak, macam yang kebas kaki ke, yang rasa sakit menjala tu. Ada setengah orang dia kata dia ada back pain, dia ada sakit belakang, tapi bila kita periksa, dia tak ada pernah diperiksa pun oleh doktor bahagian ortopedik, tak pernah didiagnoskan pun, cuma dia sakit belakang yang biasa, kejap ada kejap tak ada. Jadi tu ada kemungkinan bukanlah bahagian slip, bahagian tulang belakang tu, tapi adalah bahagian otot. Saya minta maaf. Boleh Dr. Mahidin, saya minta diri sekejap. Okay, harapnya dapat menjawab soalan. Dan terima kasih banyak-banyak. Okey. Minta maaf, ada pula orang tong malam datang rumah. Okey, saya nak jawab soalan pasal steroid ya. Ada tak kesan kalau steroid injection ni kita bagi di mana ya? Biasa steroid injection ataupun local injection kita pada bahagian facet joint facet joint injection epidural steroid injection pada epidural area tu untuk kurangkan kesakitan disebabkan oleh kerosakan tulang facet boleh juga untuk kurangkan kesakitan. So biasa kita akan tengok doktor akan bagi, dia ada duration dia biasa setiap sama ada 3 kali setahun atau 2 kali setahun, tu bergantung kepada assessment doktor yang merawat pada masa itulah ya. Ada juga kita guna teknik yang terkini, kita guna current ada current yang dilakukan di hospital swasta pun ada, di hospital kerajaan pun ada, tapi biasanya dilakukan oleh pakar tulang belakang guna kita panggil macam pulse ada dia punya current, teknik yang terkini, dia ada elektrik, kita letak dekat bahagian tulang belakang tempat yang sakit tu, dan dia punya kita kurangkan saraf yang menyebabkan kesakitan tu. Dia ada radio frekuensi, kita panggil radio frekuensi RF dekat tempat yang saraf yang sakit tu. So tu antara teknik yang terkini yang boleh dicuba dulu sebelum pembedahan sebelum lakukan pembedahan. Okey, bila kita cakap pasal pembedahan apa yang doktor biasa buat? Okey, jadi pembedahan pula macam tadi juga bergantung kepada apa masalah yang anda hadapi apa masalah. Kalau setakat otot je spasm, kita tak buat pembedahan lah. Tapi kalau slip disc, ada tak pembedahan yang kita kena buat? Okey, kalau slip disc peringkat awal tu biasa kita tak buat pembedahan pun, biasa kita akan buat fizioterapi dulu, makan ubat dulu kan. Tapi kalau katakan satu level je, satu level antara L4 L5 contohnya, lambang 4 lambang 5, lambang 2 lambang 3, satu level saja. So antara pembedahan yang kita boleh buat kita panggil, kita buang satu disk. Kita buang satu disk, satu cushion saja. Tapi kalau katakan ada banyak level yang ditekan tu yang tertekan, saraf yang tertekan tu banyak, kita tak boleh buat buang semua disk yang tekan tu, yang rosak tu tak boleh. Jadi bila kita buang semua, contohnya lebih daripada 2 level contohnya, jadi tulang belakang tu tak stabil. Jadi tak stabil jadi boleh merosot. Jadi apa yang doktor akan buat, dia akan besarkan laluan ruang di bahagian belakang dengan memotong sebahagian daripada tulang belakang, contohnya lamina kita panggil ada satu bahagian tulang yang kita panggil lamina. Jadi pembedahan itu kita panggil laminectomy. Dan bila banyak level ni, doktor akan bincang dengan anda, dia perlu menstabil belakang tu dengan masuk besi kena pegang dengan besi. Kita akan gunakan, kita panggil, ada banyak cara lah, sama ada dengan ada rod, ada besi, batang, semua ni titanium, dan juga barang-barang yang sesuai dengan badan manusia, dia tak mengganggu boleh. Ada juga yang memerlukan pembedahan, kalau di bahagian depan ada yang perlukan masukkan plate. Ada juga bergantung dengan perbincangan dengan doktor pada masa tu Okey, bunyi pop di bahagian belakang boleh boleh Okey, soalan
Apakah punca slip disc? Adakah sebab kalsium? Bukan, bukan sebab kurang kalsium. Kurang kalsium akan menyebabkan kita dapat osteoporosis, osteoporosis. Kurang jadi tulang kita, jadi kurang, kandungan dia kurang, lemah, senang patah, senang kemik. Okey, so nanti insyaAllah kita akan bincang hari lain lah pasal osteoporosis ataupun osteopenia. Dia ada bacaan dia, tulang tu jadi nipis, jadi tak kuat, senang retak, senang jatuh, kemik. Okey, faham ya? Okey, ada soalan lain tak? Okey, pasal urut, kalau urut saya tak boleh nak jawab secara tepat. Kalau slip disc ni dia banyak stage. Pada saya, kalau saya faham, saya faham ada banyak, perawat tradisional ada banyak cara juga yang mengurut. Saya nak menafikan 100%, saya tak dapat nak cakap macam tu, tapi secara dari segi anatominya tak dapat. Urut boleh melegakan, yang tu saya boleh cakap. Urut boleh melegakan, boleh melegakan. Even kalau fizioterapi pun ada massage dia, ada urutan dia juga untuk melegakan, untuk kalau spasm boleh baik. So boleh, saya nak cakap boleh pun saya ilmu lepas, ilmu ni luas. Ada yang mungkin berkesan, tapi anda kena tengok cara dia buat, kena tengok cara dia buat. Yang saya tak mahu atau yang kita takut ialah bila anda buat, dia jadi lebih teruk lagi simptom anda, lagi teruk lagi. Saya takut ada kes yang lumpuh, ada kes yang lumpuh, pusing-pusing kepala lumpuh ada. So saya takut jadi macam tu saja. Anda buat apa-apa keputusan, nasihat saya datang ke hospital dulu, kita periksa dulu. Alright. Bengkung boleh pakai, tak ada masalah. Bengkung ataupun kita panggil lambar korset ataupun brace, itu boleh pakai untuk support, untuk sokong kita punya. Biasanya tujuan dia untuk sokong kita punya pinggang atau belakang kita, ingatkan kedudukan, cara kita, posture kita, cara untuk duduk dengan betul, bagus, tak ada masalah. Okey. Cervical spondylosis, fizio tidak berhasil, saya minta stres setiap hari, saya faham. Lenguh kan, lenguh. Cervical spondylosis ni proses yang sama macam kerosakan tulang belakang, sendi pada tulang ataupun tulang tu sendiri yang berlaku pada bahagian tengkuk, kalau berlaku di lambar, tulang di pinggang, kita panggil lambar spondylosis. So yang paling kerap sama ada tulang tengkuk atau tulang pinggang. Sebab apa? Dia mobile, dia bergerak, tulang badan kita di bahagian thoracic ni, bahagian dada ni biasa dia tulang rusuk, dia kemas, dia jarang sakit kat situ. Banyak sakit di tengkuk dan juga di pinggang. Sebab tu yang kita banyak bergerak. Jadi kalau kita cakap pasal cervical spondylosis ni, kalau cervical spondylosis, kita jadi kadang-kadang lenguh tengkuk. Kalau dia tekan saraf, kalau spondylosis tu banyak, boleh menekan saraf pun boleh. Kadang-kadang jadi sempit, boleh menyebabkan masalah lain, kita panggil cervical myelopathy pun boleh. Jadi lemah, jalan tak balance, tangan jadi tak kuat, jadi kebas, boleh. So bergantung pada berapa teruk tekanan saraf tu. Peringkat awal memang kita buat fizioterapi dulu. Lepas buat fizio, kita kena buat MRI, tengok tekanan anda. Katakan kalau belum buat MRI lah, katakan cuma berdasarkan pada X-ray dan pemeriksaan, lepas tu fizioterapi pun tak baik, obat pun tidak membantu, mungkin kena buat MRI lah, tengok berapa teruk tekanan anda. Ada kes-kes yang memerlukan pembedahan, dan saya faham orang kita takut, orang kita takut nak buat pembedahan. Risiko kecederaan pada saraf tu memang ada, tapi kecil, dan setiap pembedahan dia lakukan oleh pakar bertauliah dan semua ada alat-alat dia, ada alat-alat monitoring saraf. Doktor pakar bius pun doktor yang bertauliah, bukan boleh buat suka-suka di mana-mana saja. Faham ya? Okey, apa soalan tadi? Okey, slip disc boleh jog, biking, hiking, bergantung pada simptom anda. Kalau anda percaya tak saya cakap, kalau orang, kebanyakan majoriti manusia, kalau kita buat MRI, memang ada a certain degree of slip disc. Maksudnya di
ada juga disbus contohnya ya. Sebab kita angkat berat, kita bekerja, kita banyak bongkok ya. Memang ada. So bergantung kepada diri anda. Saya tak boleh bagi kita panggil blanket rule. Contohnya kalau tak boleh jogging, tak boleh, tak semuanya macam tu. Ada kes yang boleh jogging ya, bergantung pada diri anda sendiri ya. Hiking, cycling taklah. Cuma kes-kes yang kalau peringkat teruk memang tidak digalakkan angkat berat, semua tak boleh lah ya. Tu takut lagi sakit ya. Apa soalan lagi tadi? Ni internet baru nak okey ya. Okey, sleep disc boleh travel jauh. Kalau nak travel, satu saya cadangkan kena ada break ya. Travelling mungkin sejam kena, atau sejam 2 jam kena break. Buat stretching ya, pinggang dulu. Dan pastikan jalan tu elok ya. Nak pastikan jalan elok kita tak tahu kalau ada highway, gunakan highway ya. Elakkan jalan yang bumpy ya. Dan kereta tu, nasihat saya kalau boleh cari kereta yang selesa lah. Maksudnya kalau cushion hentakan tu lebih kepada tulang belakang, pada disc anda, cushion anda. Jadi jawapan dia boleh, tapi adalah dia punya SOP sekarang cakap pasal SOP kan. Terima kasih ya Puan Noradela YouTube, saya ada YouTube ya. YouTube saya Dr. Mahyudin Muhammad. Boleh subscribe ya. Saya setiap yang kita cakap di sini saya akan savekan di YouTube. Sebab dia punya cara dia, YouTube dengan algoritma Facebook ni tak sama. Jadi kalau di YouTube tu biasa dia lebih tahan lebih lama. Yang orang lepas beberapa tahun pun anda masih boleh lagi ya, boleh bertengok, boleh cari. Okey, sekejap ya. Okey, foot drop ya. Okey, selepas dia bedah jadi foot drop. Foot drop ni ialah masalah ada saraf yang menekan ya, pada yang membekalkan pada kaki anda, dia tercedera. Betul, memang ada risiko tu ada ya. Risiko kecederaan pada saraf memang ada. Setengah-setengah kepatahan boleh menyebabkan kecederaan pada saraf. Setengah kepatahan boleh pembedahan pun boleh menyebabkan juga ya. Memang ada risiko. Dan risiko ni biasa doktor akan bincangkan dengan anda sebelum buat pembedahan ya. Jadi pembedahan akan dilakukan jika anda benarkan saja. Doktor akan ambil semua precaution untuk elak komplikasi ni. Tapi kadang-kadang berlaku ya. Okey. Laser treatment? Okey. Okey, laser treatment atau apa? 3D. Mungkin macam okey, boleh ya. Doktor yang rawatan yang ditawarkan di swasta boleh ya. Bincang dia elok, tak ada masalah ya. Boleh bincang dengan doktor apa rawatan yang ditawarkan ya. Dia ada sekarang ni ada banyak rawatan-rawatan baru yang boleh ditawarkan untuk anda. InsyaAllah kalau anda puas hati dengan penjelasan doktor, bolehlah teruskan ya. Saya tak boleh nak bagi nasihat ya one to one macam ni melalui media sosial, tak boleh. Media sosial ni tak boleh. Saya boleh bagi informasi umum untuk maklumat anda ya. Okey, link YouTube YouTube anda boleh cari Dr. Mahyudin Muhammad ya. Muhammad. Sedia dah ada nama dia dah sekarang ya. Okey. Okey, kalau slip disc kencing tak boleh tahan tu maksudnya memang ya, dia mungkin dah menekan saraf anda. Elok dapat nasihat doktor, minta doktor periksa dulu. Doktor kan periksa kekuatan kaki anda ya, kebas kat mana, tengok tempat buang air, boleh kawal lagi, boleh kemut ke tak boleh kemut ya. Kalau sampai menekan saraf susah ya. Ada yang kena bergantung pada tiup kencing ya, pakai tiup kencing. Susahlah macam tu ya. Saya faham ya, tak ada orang suka pembedahan, doktor pun tak suka pembedahan ya. Alright. Saya sendiri pun takut ya kalau nak bedah, mana ada orang suka bedah. Sorry, salah tekan. Soalan bagus ya. Daripada siapa tu? Daripada Wan Salwati. Soalan daripada Wan Salwati boleh tak slip disc ni berulang balik? Contohnya selepas pembedahan. Contohnya selepas, boleh ulang balik tak? Boleh jadi slip disc? Boleh ya, boleh. Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Jadi kalau contohnya lepas pembedahan boleh jadi
balik, slip disc ni boleh jadi balik. Okey. Apa lagi antara komplikasi lah yang saya boleh ceritakan kat sini ya. Komplikasi ni sebenarnya doktor akan cerita dengan anda kena buat pembedahan. Tapi kalau anda yang tak buat pembedahan, mungkin doktor tak cerita dululah kan. Okey, antaranya kecederaan saraf boleh berlaku ya masa pembedahan. Saya bukan nak takutkan anda, tapi saya kena bagi tahu ya. Tapi kecil ya, about 1%. Jangkitan kuman boleh berlaku. Jangkitan kuman contohnya kalau macam diskectomy buang disc saja, memang risiko memang kecil lah risiko untuk jangkitan kuman. Tapi kalau kita masukkan implan, ada masuk skru ke jangkitan kuman, walaupun kecil juga 1%, tak banyak ya, jarang berlaku ya, tapi ada, kita kena bagi tahu. Risiko kecederaan saraf berlaku, risiko pendarahan boleh berlaku, risiko apa lagi tadi, contohnya selepas pembedahan yang banyak level, contohnya ya, kita ada contoh kita buat L4 L5 ya, contohnya L4 L5 ataupun L3 L5 contohnya, kita ada satu kondisi yang kita panggil adjacent disc disease. Maksudnya selepas satu disc tu dibuang, disc yang di sebelahnya pun boleh dapat sakit juga, boleh ya. So ni antara benda-benda yang boleh berlaku lah, tapi tak semestinya akan berlaku. Sebab tu bila kita sakit ya, bila kita sakit ni kita ingat ni satu cubaan kita, cubaan diri kita kepada Allah SWT. Kena banyak sabar ya, banyak solat ya. Kita kena tahu ya, setiap kali sakit dosa kita akan diampunkan dosa kita akan diampunkan oleh Allah SWT dengan syarat kita sabarlah ya. Wasta'inu bisabri wassalah, maksudnya mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Kalau saya nasihatkan, kalau ada doktor-doktor yang dengar malam ni, setiap kali kalau anda ikut saya round dengan pesakit dekat ward pun, anda akan lihat saya akan sentiasa ingatkan pesakit untuk solat ya. Solat, walaupun sakit, solat. Walaupun sakit, banyakkan berdoa ya. Banyakkan berdoa. Masalah kita bila sakit tak solat, terbalik pula ya. Masa sihat pun solat tak khusyuk, bila sakit tak solat, minta macam mana Allah nak ampunkan dosa kita kan. Macam mana Allah nak tolong kita kalau kita tak minta pertolongan dengan solat dan berdoa. So kalau anda lihat, saya tak tahu lah saya minta saya punya MO atau houseman saya yang bersama-sama dengan saya, pernah round dengan saya ya, kita kena sentiasa ingatkan pesakit untuk solat. Jangan tinggal solat ya. Jangan tinggal solat. Itu penting ya. Amat penting. Okey, kalau soalan ya, injection steroid. Okey, bila kita dapat tahu injection steroid berkesan atau tidak? Jika anda dah jalan injection steroid tu, biasanya dia quite immediate juga efek dia, kelegaan. Sebab steroid, apa guna steroid? Steroid ni ialah satu obat untuk kurangkan keradangan pada saraf, keradangan pada tisu ya. Steroid ni guna je untuk kurangkan keradangan. Jadi doktor kita bagi injection ataupun ubat makan steroid untuk kurangkan kondisi yang radang, yang sakit ya, bengkak ke, dengan tahu dos dia yang sesuai. Setelah dia saya ada cerita, kalau nak cerita pasal steroid ni ya. Okey, feedback ya, feedback syndrome. Sabarlah ya, ni Encik Hakimuddin ya. Saya minta tuan sabar ya. Feedback syndrome ni antara komplikasi yang boleh berlaku ya. Sakit belakang kan, sakit ya. Sabar ya, minta Allah ampunkan dosa ya. Sabarlah ya. Ada hikmah dia tu ya. Okey, berbalik pada steroid tadi. Kena hati-hati steroid ni ya. Doktor bagi ikut dos dia ya. Steroid, saya ingat saya nak buat satu video kesan sampingan steroid. Kesan sampingan steroid ya. Nanti saya cerita kemudian. Cuma sebab saya ada obat orang yang datang dengan saya baru-baru ni, kes ya, tulang jadi rapuh ya. Dia patah tulang sebab apa? Sebab makan jamu sebab makan jamu. So jamu kita tak tahu kandungan steroid dia ya. Mungkin ada yang tak ada steroid pun, tapi ada yang datang ya, masalah buah pinggang, kulit jadi nipis, jadi rapuh sebab makan jamu ya, patah. So ni semua benda yang kita tak tahu. Baru-baru ni ada satu kes patah ya. Sebab apa? Ambil produk ya. Ambil produk
produk tu sebenarnya kalau kira diluluskan, tapi bila kita check balik diluluskan, tapi selepas diluluskan tu ditambah dengan steroid pula. Jadi masalahnya yang jadi mangsa ialah pengguna, steroid ni tuan-tuan puan-puan, kalau anda terus makan je steroid ni, obat sampingan ke jamu ke, anda akan rasa badan tu rasa kuat, rasa sedap, rasa boleh buat apa saja pada masa tu. Tu macam gagah macam extra energy anda dapat. Tu kemungkinan besar ada steroid. Tapi kalau anda ambil untuk tempoh yang lama, obat, masalah kita tak tahu kandungan dia banyak mana steroid tu bahaya tu. Boleh merosakkan anda punya buah pinggang, kulit anda, tulang anda. Ada kes yang mati tulang pinggul. Saya dah ada 3 kes yang saya dapat tulang pinggul mati disebabkan produk. Jadi saya minta hati-hati. Okey, saya rasa soalan akhir saya jawab. Kes ni mengingatkan saya pada satu kes. Saya kadang-kadang dapat bahagian ortopedi dapat rujukan pada bahagian sakit puan, gynecology, obstetric gynecology, tanya boleh tak wanita mengandung ni bersalin secara normal. Dia ada slip disc, boleh tak nak bersalin secara normal? Okey. So ni bergantung. Kalau pesakit tu boleh baring, dengan elok, boleh meneran, tak ada masalah, boleh bersalin secara normal, ya. Tapi kalau katakan ibu yang mengandung tu tak boleh baring sekejap dah sakit, dah kebas semua kaki, nak berada dalam keadaan nak meneran pun tak boleh. Jadi ada kemungkinan kita kena, ortopedik tak boleh cakap, tak boleh bagi tahu scissor atau operation ataupun macam biasa. Kita boleh bagi cadangan, Okey. Untuk kemungkinan kes yang tak boleh nak baring ni disebabkan oleh slip disc, kerana kaki terus jadi kebas semua, mungkin memerlukan kita cadangkan untuk buat pembedahan lah, ya. Dan keputusan akhir bergantung kepada doktor, bincang dengan pesakit, ya. Saya rasa tu je ni. Saya ucap terima kasih anda semua yang ni dekat sejam juga ni, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih. Dekat tengah-tengah tadi ada banyak gangguan malam ni. Saya mohon ampun maaf kalau ada salah silap, ya. Isteri saya tak dapat nak join tadi, dapat sekejap saja ada ni interruption, ya. InsyaAllah saya doakan kita dapat sama-sama manfaat malam ni. Saya terima kasih anda datang dengar, suka berkongsi ilmu. Alhamdulillah, moga dimanfaatkan. Kalau anda ada apa-apa soalan, saya harap anda jumpa doktor dulu, ya. Saya boleh jawab secara umum saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.